Dan seterusnya kita bawakan topik yang mungkin dinanti-nantikan. Lelaki. Lelaki ni dia lahir dengan beberapa tanggungjawab asas. Sebab kita lelaki, kita ada tanggungjawab. Sebab itu kita dilahirkan ke dunia untuk memenuhi tanggungjawab tersebut. Dan ini sebenarnya ada dalam DNA kita sebagai lelaki untuk bertanggungjawab, menjaga keluarga, untuk keluar mencari nafkah. Kalau kita mengambil kira zaman purba, zaman caveman, kurang dapat lelaki yang umpama spesies biawak hidup ni, yang mana lelaki caveman ni dia duduk dalam gua je. So kena balik zaman purba tu kan? Terbalik. Okey, jadi ini yang kita akan bawakan dan juga bincangkan bagaimana menanggung biawak hidup. Menanggung biawak hidup. Yang berlaku sekarang ni ramai. Kita jebak ni macam mana ni? Jadi bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Mungkin ada tips juga bagi para wanita yang akan dikongsikan oleh Puan Suzana Ghazali. Assalamualaikum Puan. Tips untuk menjaga biawak hidup kan macam mana? Bukan. Untuk larikan diri daripada biawak hidup. Okay. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panas topik kita ni ya. Saya rasa berpeluh walaupun studio ni sejuk. Wow. Okey. Jadi bila bercakap tentang bagaimana menanggung biawak hidup ini kan. Kalau kita nak salahkan satu pihak sajalah kan. Sebagai contoh mungkin lelaki tu dah dimanjakan ataupun mungkin seperti yang Terence kongsikan pada saya, lelaki itu mungkin dah dibesarkan dengan keluarga yang memberi segala kemewahan sebagainya. Tetapi aspek dari segi pandangan seorang isteri pula sebenarnya kita tak boleh terlalu manjakan suami juga. Betul? Jadi dekat boleh sini manjakan suami, tapi bukan dengan bagi nafkah. Jangan bagi nafkah pada suami. Jangan terbalikkan peranan itu. Ya, Puan Suzana. Sila manjakan suami anda. Jangan. Baik, saya setuju dengan Terence. Okey, memang kena manjakan suami, cakap yang baik-baik, layan, abang nak makan. Kenapa kan boleh. Tapi sama macam Terence sebut, bukan ambil alih tanggungjawab suami. Betul. Sebab Terence sebut tadi lelaki dilahirkan kala ikut kala, okey, bukan setakat orang kata menjadi tonggak keluarga. Sebab kalau ikutkan kepada keadaan dalam seluruh agama, lelaki adalah ketua keluarga. Okey, dia dipertanggungjawabkan untuk jaga keselamatan, jaga kebajikan, termasuk membiayai keperluan isteri dan kalau ada anak-anak lah. Tapi yang berlaku sekarang, okey, dia sebenarnya bukan sekarang 2-3 tahun. Akak pernah dapat satu kes tahun 2019, maksudnya 6 tahun lepas. Dia datang berjumpa dengan akak, perkahwinan dah 35 tahun. 35 tahun dia perkahwinan dia. Okey. Dan dia dah ada 5 orang cucu daripada 4 orang anak. Datang berjumpa dengan akak bersama anak sulung dia. Sebab apa? Sebab suami dia suruh dia keluar daripada rumah yang isteri ini usahakan sejak daripada awal kahwin. Dan sejak awal kahwin, suami tak bekerja langsung. Wow. Isteri bukan kerja pejabat ya. Isteri bangun pagi, bangun masak nasi lemak, bihun goreng, kuih-kuih. Petang berniaga kuih tepi jalan. Isteri saya tanya dengan kalau tanyalah, habis tu suami buat apa? Suami dulu memang tidur je lah. Kadang-kadang dia tolong angkat tong gas, angkat periuk berat-berat. Lepas tu duduk. Sekarang ni dah ada handphone, dia kata, Su, asyik dengan handphone je lah. Habis tu cari kenapa? Dia dah kahwin yang kedua. Dia suruh isteri dan anak-anak keluar daripada rumah. Sebab apa? Si isteri yang bekerja tadi atas sebab sayang sangat dekat isteri ni. Isteri beli rumah letak nama suami. Beli kereta letak suami. Segala harta semua atas nama suami. Bertanya kenapa? Seikhlas sayangkan suami. So ini yang kita nak ubah. So sebut tadi 2019 dah 35 tahun. Masa baru ni bila akak share pula pasal info ni dekat FB akak, ada seorang tu komen. Saya dah berdepan dengan isu ni 60 tahun. Nenek saya manjakan atuk. Sekarang nenek tu dah tak ada. Anak-anak dengan cucu-cucu pula nak kena bela biawak tadi. Tapi okeylah, untuk anak-anak cucu tu bukan sama seperti isteri membela. Dia kan macam ni Terence. Dia kalau ikutkan kepada konsepnya yang akak boleh nampak dalam dunia hari ni, biawak hidup yang ada dekat negara kita, Kesultanan Malaysia ni, bukan setakat suami. Tapi juga adalah anak-anak yang sepatutnya dah pun bekerja. Sebagai contoh, kalau ikutkan sekarang, bila kita anak-anak dah 18 tahun, habis belajar. Kalau dia tak sambung belajar, sepatutnya dia bekerja. Betul. Bukan lagi dibiayai oleh mak ayah. Tapi kalau umur 23, umur 30, tak kahwin, duduk dengan mak ayah. Ataupun contoh, ada juga
Ada kes akak Dia sebut, dia minta, ada dia bagi dengan kawan akak, you tak ada ke anak-anak gadara ke, I nak pergi kahwin dengan anak I. Anak I memang tak kerja tapi I ada harta. Nampak tak mak tu sendiri yang dah salah letak anak tu untuk buat posisi tanggungjawab yang sepatutnya. So sebab kata dia cerita dia bukan suami semata-mata tetapi adalah anak lelaki. Kita sebut sekarang pasal lelaki sebab lelaki itu yang sepatutnya bertanggungjawab untuk biaya nafkah keluarga. Kalau kau tak kahwin pun tapi kau dah sepatutnya ada lebih 18 kan, dia 18 dah bukan kanak-kanak 18 dah boleh bekerja. So dia dah boleh bekerja. Sepatutnya kalau kau tak belajar kau kena sara, bantu mak ayah. Bukan kau bangun tidur, mak mana makan? Mak pun mak masak ni je. Tu lagi lah tak guna kan. Tu cerita dia. So kalau kata daripada awal lagi mak ayah memanjakan, inilah dia antara spesies-spesies yang akan membiak. Saya nak tumpukan pada spesies suami tadi. Spesies suami tadi sebab tadi kita dah dengar kisah di mana si isteri keluar pagi meniaga nasi lemak dan kemudian petang meniaga kuih. Tetapi di kalangan profesional juga, suami-suami bukanlah biawak profesional tapi biawak dia ada title buaya. Biawak dan buaya. Dia dua serampang dua mata. Serampang dua mata. Sebab di kalangan isteri yang profesional juga yang berkejaya, yang mempunyai kejaya yang berpendapatan agak tinggi, pun mereka terpaksa menanggung suami-suami yang begini. Jadi apa pandangan puan, kerana kalau kita melihatkan mungkin suami itu berkata awak ada rezeki, kerja awak dahsyat, hebat. Saya mungkin tak ada rezeki. Jadi tak apalah awak tanggung saya. Ini boleh ke macam tu? Okey, satunya ada juga memang setuju dengan cerita saya. Ada suami yang sebut, alah ulat dalam batu pula hidup. Akak cakap, dia kau jadilah ulat. Kan? Jangan dia jadi macam manusia. Ni, setuju. Sebenarnya bukan setakat yang golongan bawahan yang perlu bertungkus lumus untuk membela biawak ini, tapi memang ramai juga sebenarnya isteri profesional yang membela biawak. Kalau ikutkan tahun 2015, ini bukan kajian yang akak buat tapi akak dapat info. Tahun 2015 kajian dibuat kepada guru-guru wanita di Selangor. Okey. Masa tu hasil kajian mendapati 43% guru wanita di Selangor membela biawak. Suami yang tak bekerja. Lebih peratus? Yes. Wow. Itu 2015. Yang sekarang tak pasti. Tapi cerita dia, okey, akak ada juga kes yang melibatkan isteri itu pengarah besar, isteri itu doktor, profesional kayaknya, tapi memang membela suami yang tak bekerja. Poin dia macam yang sebut tadi, dia kata, alah, I bukan tak nak kerja tapi you dah mampu tanggung I kan. Ada satu kes pula, okey, suami dia ni bagi alasan dia tak boleh hadap jam. Sakit, stres. Ada satu kes juga, anxiety mak mertua siap telefon. Anak mak bagi tahu dia penatlah kerja. Boleh tak kalau dia tak kerja? You pun gaji tinggi kan? Lelaki ke tidak? Yang tu tak pastilah pula nak buat check up lah kot. Tapi ini yang berlaku. So kat sini, yang kita nampak sebenarnya kadang-kadang, walaupun bukan semua, kesilapan ibu bapa dari awal yang gagal mewujudkan qawam, jati diri lelaki sebenar daripada awal. So kita tak boleh nak katakan suami, tapi nak salahkan mak ayah pun tak boleh juga. Sepatut-patut. Sebab bila kita dah dewasa kan boleh fikir. Kita ni kalau ikutkan daripada awal, peringkat awal, kita lahir sebagai baby, kecil. Kemudian ada peringkat mumayyiz, mampu bezakan baik dan buruk. Ada peringkat baligh, mampu untuk cukup umur, dah boleh buat bertindakan. Peringkat mukallaf dah mampu untuk tanggung jawab, untuk tanggung apa-apa keadaan. So kalau contohlah, takkanlah belum memayis dah kahwin kan? Mesti mukallaf tu yang dah kahwin, betul tak? Dah ada keinginan, mesti dah ada tanggungjawab, tapi disebabkan dah terbiasa. Isteri tu pula tak apa, selagi abang setia. Wow. Dan ceritanya pula, setia sekarang, dengan setia sebelum ni berbeza. Setia dulu, kau jangan ada hubungan dengan perempuan lain. Tahu je ada hubungan dengan perempuan lain, terus mengamuk. Tapi sekarang, asalkan jangan kahwin lain. You nak bercinta, you bercinta. Asal you jangan kahwin lain. Itu setia sekarang. Boleh konsep macam tu pula, Puan? Saya sepatutnya lahir lebih lambat lah. Itu yang dipegang. Memang banyak berlaku. Saya lahir zaman tak ada handphone punya. Jadi konsep kita mungkin terlalu tradisional berbanding dengan konsep sekarang. Tapi kenalah konsep tradisional. Tradisional tu lebih bagus lah mungkin. Kalau kita melihat spesies-spesies biawak ni, selalunya dia biawak yang cantik.
Dia ada kategori. Dia adalah biawak yang kategori berkilau. Ya, bersinar. Dia handsome sebab itu dia punya isteri tangungnya. Tak semua juga. Tak semua. Macam ni. Akak dah ada kes. Saya cuba Isteri cari mengaku. sebab kenapa biawak tu Akak boleh dah ada kes. Isteri sini mengaku. Puan, saya dulu, saya cadang. Saya duk terfikir kalau kahwin dengan suami yang handsome ni nanti kan dia curang. Saya pun pilihlah suami yang pendapatan rendah pada saya, dia tak handsome. Rupanya curang juga. Ya. Curang dan tak bekerja, tak bagi nafkah Lagi juga. teruk. So dia tak boleh kata yang tak handsome ataupun Penting handsome. ke mana? Cerita dia ini adalah bergantung menjadi diri pada seseorang. Handsome bukan confirm dia akan curang, tak handsome bukan confirm tak curang. Betul. Ha, kan? So cerita Tak dia boleh jati brain, tak boleh diri brain. sama paling penting isteri. Cerita dia sekarang untuk kes yang biawak ni bagi akak, okey. Isteri tu kena ada satu prinsip diri. Okey. Bila suami tu dah gagal bagi nafkah, dia kena minta. Even kalau untuk orang Islam, Okey. 3 bulan tak bagi nafkah dah boleh filekan fasakh. So 3 bulan kenapa tunggu 3 tahun, 30 tahun? Tapi situ itulah sayang. Dan satu lagi, okey, yang banyak berlaku juga, ini pun berdasarkan komen pada klien, okey? Okey. Kami ni Kak Su dah jumpa dengan ustaz, ada jumpa ustazah kan. Ustazah sebut, kita ni isteri kena sabar. Sebab nak dapat syurga tu mahal. Syurga Tapi dia tapak. dalam Islam adanya penceraian, dibenarkan penceraian itu. Cerita dia Sufi, okey, kalau ikutkan sekarang, okey, kita duk tekankan kepada wanita kena bersabar untuk syurga. Ya. Kau perasan tak bila suami tu tak bekerja, tak bagi nafkah, tak Taklah buat curang tanggungjawab, ya kan, okey. Dia sebenarnya sedang melangkah ke neraka. Ya. Lupa ke? Jadi kalau yang duk hashtag bahagia til jannah, kau nak ke jannah dengan siapa? Bukan dengan lelaki kau yang tu lah cerita dia. So kita nak kena betulkan. So hari ni, okey, akak nak menyeru sangat-sangat pada wanita dekat luar sana yang masih menyimpan bewak. Kata orang kena bewak. Kan? Bewak. Tolonglah sembelih biawak anda itu. Sembelih terus. Tak guna pun simpan cerita dia. Ya, betul. Saya Kalau setuju. sekarang dia setia, kau tunggulah 2-3 hari lagi. 2-3 bulan ke depan ke, insya-Allah kau akan jumpa. Sebab dia rasa senang. Bila kahwin, dia rasa senang. Dia rasa macam, oh kahwin tu seronok. Ada hubungan tu seronok. Jadi yang bebannya nanti engkau. Malah akak ada kes, dahlah suami tak bekerja, kahwin lain. Dia tolong pula bela suami isteri yang suami dia kahwin. Wow. Hui, makin panas lah nampaknya. Okey. Tapi Puan, nampaknya kita kena teruskan di sesi yang lain waktu, insyaAllah. Ya. Tapi sebagai lelaki saya nak bagi Okey, dia nasihat. temper dia cool sikit lah, temperature cool sikit. Jangan sembelih biawak anda, lepaskan saja. Oh, jangan sebelum. Lepaskan saja. Itu lebih baik. Tapi kesian mangsa seterusnya pula. Kita kena fikirkan juga. Sembelih terus tak ada mangsa lah. Ya. Okey. Dan juga kalau kita lihat juga statistik kan, ialah semakin banyak lagi penceraian sekarang ini dan juga antara juga statistik wanita semakin lambat berkahwin usianya. Ya. Sebab mungkin inilah antara faktor-faktor yang menyebabkan wanita lebih takut untuk berkahwin sekarang. Okey. Menjadikan lelaki yang berusia lebih diminati. Ni dah tak boleh No. Taken. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Suzana Ghazali, Terima kasih. selaku perunding psikologi keluarga dan Gua Masyari. Terima kasih banyak Puan. InsyaAllah kita kena sambung lagi topik ni. InsyaAllah. Masa ni. Okey, terus Okey. ke segmen Terus, ya. seterusnya. Okey.